Hiburan dan keseronokan merupakan antara elemen terpenting dalam kehidupan. Bahkan secara fitrahnya, manusia normal yang diciptakan oleh Allah mempunyai kecenderungan kepada perkara-perkara yang boleh menyeronokkan diri. Keseronokan, kebahagiaan dan kesenangan adalah di antara warna-warni yang bersilih ganti melakarkan potret kehidupan ini. Hidup tidak akan menjadi indah tanpa lakaran warna-warni yang menghiasi kehidupan manusia ini. Sememangnya Allah dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya telah menciptakan dunia yang sementara ini dengan pelbagai nikmat keseronokan dan kebahagiaan. Lain orang, lain ragam dan lain pula perasaan. Sebab itu juga kita akan melihat sesuatu yang seronok bagi kita, belum tentu hal tersebut seronok juga bagi orang lain. Hal ini kerana lain orang, lain pula lah kecenderungan keseronokannya. Di atas pelbagai keseronokan itu adalah sesuatu yang normal bagi kita melihat ada pasangan hidup yang seronok apabila mendapat cahaya mata. Ada pula yang bahagia apabila dapat mencapai cita-citanya dan pelbagai lagi kebahagiaan dan keseronokan dengan apa yang diperolehnya. Namun begitu, keseronokan yang melampau atau dalam istilah lain disebutkan sebagai hedonisme adalah sesuatu yang dilarang dan ditegak oleh Islam. Demikian pula menurut Mustafa Kamil Ayub, seorang tokoh politik dan pemikir berpandangan hedonisme ialah suatu sistem nilai barat yang menilai kebaikan hanyalah semata-mata keseronokan yang sama nilai moral mereka. Secara umum, hedonisme boleh kita fahami sebagai suatu kerangka pemikiran yang membawa kepada kecenderungan keseronokan yang melampau hingga mengabaikan nilai-nilai beragama dan moral. Sisi pandang baik buruknya sesuatu perkara itu tidak lagi dilihat dan diukur dari aspek agama, tetapi diukur dari sudut keseronokan, kebahagiaan dan keberuntungan semata-mata. Keadaan ini juga secara tidak langsung menjurus masyarakat ke arah materialistik tanpa melihat nilai agama lagi. Hidup tidak lagi ditentukan dengan cara panduan beragama, sebaliknya budaya hedonisme ini akan menentukan hidup kita dengan apa yang menyeronokkan kita, yang membebaskan kita, lalu memberikan nilai bahagia tanpa batasan. Keseronokan dalam hidup bukanlah sesuatu yang terlarang, namun bersikap melampau dalam keseronokan sehingga diri dipandu oleh kehendak nafsu dan emosi akan merosakkan jati diri beragama dalam kehidupan. Keseimbangan antara keseronokan dan berhiburan dengan tidak melampaui batas adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Islam bukanlah mengajar kita untuk beribadah 24 jam dan sebaliknya. Juga Islam tidak mengajar kita untuk berseronok seharian. Seperti yang disebutkan oleh Al-Mahrum Dr. Yusuf Al-Ghadrawi dalam kitabnya Halal Haram dalam Islam. Budaya hedonisme yang menyuruh kepada keseronokan dan hiburan yang melampau akan menjadikan manusia itu menjadi gila dan tenggelam dalam arus keseronokan. Ini juga secara tidak langsung memberikan kesan yang mendalam kepada jiwa manusia apabila terlalu asyik sehingga ke tahap memuja akan keseronokan. Menjadikan kita terlampau kagum sehingga mengangkat seseorang yang kita kagumi itu sebagai pujaan, bahkan lebih teruk lagi sebagai patung sembahan. Ancaman budaya hedonisme ini juga tidak sekadar berlegar di dalam soal hiburan artis, ahli sukan dan selainnya semata-mata, malah turut mengheret manusia untuk mengubah gaya hidup ke arah yang lebih moden dan liberal. Keadaan ini akan memaksa kebahagiaan mulai menjadi barang dagangan dan tayangan di media sosial seperti berkongsi gambar-gambar intim suami isteri, berkongsi gambar kekayaan dan kemewahan dan pelbagai lagi perkongsian bersifat dalaman
menjadi bahan tontonan manusia. Kesannya, ada yang telah mula beranggapan bahawa keseronokan adalah kemuncak kepada sebuah kehidupan. Maka tidak hairanlah apabila ada di kalangan kita yang suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain bagi menentukan kepuasan dalam sebuah makna kehidupan. Sedar atau tidak, hedonisme ini juga telah mengajar kita untuk sentiasa tidak berpuas hati dengan apa yang kita miliki dan akan mendorong kita untuk berkehendak lagi dan lagi tanpa memikirkan lagi soal halal dan haram dalam Islam. Keadaan ini akan memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran demi memuaskan kehendak diri. Ancaman ini tanpa diragui lagi. Ianya mampu mencabut sifat kesederhanaan yang dituntut dalam Islam dan secara tidak langsung telah menanam sifat ketamakan dalam diri lantas jatuh dalam lembah kecanduan keseronokan yang melampau. Demikian sedikit sebanyak gambaran kasar berkenaan hedonisme yang merupakan senjata utama pihak musuh Islam bagi mengganggu-gugat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti yang kita katakan, hedonisme ini tidak tertakluk kepada hiburan artis semata-mata. Malah boleh menyusup dalam bentuk pemikiran, menyerap masuk dalam gaya hidup, juga tidak kurang bahayanya mampu menyerang melalui kecanggihan teknologi sedia ada. Apa yang penting adalah kesederhanaan akan mengajar kita erti kesyukuran, berpada-pada dengan apa yang ada pada masa yang sama, berusahalah menjadi lebih baik tanpa terlalu obses hingga menggadaikan prinsip beragama. Semoga Allah merahmati kita semua. Punca-punca hiburan melampau. Pada zaman yang serba canggih ini, pelbagai teknologi telah dibangunkan untuk kegunaan orang ramai. Namun, penggunaan yang begitu canggih ini tanpa sempadan telah memberikan impak yang negatif kepada masyarakat terutamanya golongan remaja pada masa kini. Pada remaja kini terlalu mengikut pengaruh dunia barat yang dianggap up to date dan berasa malu jika tidak mengikutinya. Terdapat banyak punca yang menyumbang kepada runtuhnya akhlak remaja. Antara puncanya adalah seperti pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja, seseorang itu lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau jalan yang songsang. Para remaja ini akan saling mencabar dengan rakan sebaya untuk melakukan sesuatu, walaupun mereka tahu perkara itu salah. Oleh kerana darah muda, remaja yang pantang dicabar akan melakukan perkara itu untuk membuktikan kehebatan mereka walaupun mereka tahu perkara tersebut berbahaya dan sia-sia. Bak kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Selain itu, keruntuhan akhlak remaja zaman ini boleh berpunca daripada salahnya didikan ibu bapa dari kecil. Jika dibesarkan dengan kurang perhatian dan kasih sayang, anak-anak akan terbiar. Mereka lebih selesa membuat hal sendiri. Jika dengan kekerasan, anak-anak pula akan suka menipu dan memberontak. Oleh itu, mereka akan mencari rakan untuk meluahkan atau mencari hiburan bagi melepaskan tekanan yang diterima daripada pihak keluarga. Bentuk-bentuk yang biasa remaja, kegemaran remaja adalah bermain permainan video, melayari internet bersosial seperti melepak, merempit dan lain-lain. Yang penting, yang paling ketara, remaja zaman sekarang tidak boleh berenggang dengan telefon bimbit. Bagi mereka, telefon bimbit seperti nyawa mereka. Yang merisaukan adalah cara penggunaan gadget. Bayangkan seawal usia, mereka diberikan kebebasan dalam penggunaan gadget sehingga dewasa tanpa kawalan dan daripada penggunaan telefon bimbit dan internet yang berterusan, mereka terjedah dengan perkongsian, lucah dan benda-benda yang tidak senonoh. Terdapat banyak aplikasi masa kini yang yang memberi pautan dan laman web tidak elok. Akibat daripada penyalahgunaan gadget ini, remaja
yang terangsang dengan fikiran yang tidak senonoh dan perangai yang kurang menghormati orang lain terutama wanita. Fikiran yang kotor boleh membawa mereka kepada hubungan kaum sejenis, rogol dan liwat. Di samping itu ialah remaja penuh dengan sifat ingin tahu dan mencuba benda baru. Kebanyakan remaja lebih suka berkongsi dengan rakan sebaya atau yang memahami keadaan diri mereka. Akan tetapi, jika salah memilih rakan, ia juga boleh membawa pada. Kawan yang mempunyai aura negatif boleh menyebabkan terjerumus kepada dadah, arak dan lain-lain. Kes seperti ini sering terjadi dalam kalangan remaja yang belajar jauh dari keluarga dan tidak biasa dengan suasana baru. Hal ini boleh menyebabkan remaja-remaja mengalami kejutan budaya di tempat baru. Apabila remaja-remaja ini sudah terjebak dengan hiburan yang melampau, mereka akan berasa seronok. Mereka akan menggunakan alasan bahawa jauh dari keluarga dan kawan-kawan adalah teman untuk berseronok. Tambahan pula, berkenalan dengan berlainan jantina juga adalah salah satu hiburan buat remaja zaman sekarang. Budaya berkapal makin berleluasa di kalangan remaja bagi menghilangkan sunyi dan membuat teman keluar. Melihat rakan mempunyai pasangan, kita pun ingin mencuba. Budaya seperti ini boleh membawa kepada zina. Daripada budaya ini, kita banyak mendengar kes-kes pembuangan bayi di media massa sama ada media cetak maupun media elektronik. Punca keempat adalah didikan agama dan nilai-nilai murni. Didikan agama dan nilai-nilai murni tidak diterapkan dalam diri kalangan remaja pada masa kini. Hal ini disebabkan ibu bapa terlalu sibuk mengejar kemewahan duniawi, kebendaan dan kedudukan sehingga mereka alpa terhadap perihal anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak mereka tidak mendapat didikan yang secukup oleh ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan baik dan buruk terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Kesan dan akibat hiburan melampau. Antara kesan-kesan yang kurang baik ialah pertama adalah sikap pentingkan kemewahan, kedua peningkatan kes jenayah, ketiga keruntuhan akhlak dalam golongan remaja, keempat terapan nilai-nilai negatif, kelima menggagalkan usaha remaja menjadi golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Keenam, meningkatkan gejala sosial dalam kalangan remaja dan belia. Dan ketujuh, menyebabkan generasi muda lupa akan matlamat hidup yang sebenar. Kelapan, menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Manakala yang kesembilan adalah golongan remaja dan belia semakin jauh daripada nilai-nilai keagamaan dan terakhir adalah maruah keluarga tergadai. Cara-cara mengatasi hiburan melampau. Ada beberapa cara, antaranya yang pertama ialah dekatkan diri dengan didikan agama, di mana seseorang itu perlu berusaha mendekatkan diri dengan didikan agama, seperti menerapkan nilai-nilai murni dalam diri dengan bergaul bersama seseorang yang berpengetahuan dan arif tentang agama. Kedua adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memberikan perhatian, pendidikan yang serius dan juga mencurahkan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa perlu tahu dengan siapa anak mereka berkawan. Peranan ibu bapa ni sangat penting kerana ibu bapa merupakan orang yang sangat rapat dengan anak-anak atau uh, dan ibu bapa yang prihatin adalah ibu bapa yang sering mengikut perkembangan atau perubahan sikap bagi anak mereka. Selain daripada wang, anak juga memerlukan keprihatinan dari kedua ibu bapa mereka.
Walaupun ibu bapa tu sibuk dengan kerja sekalipun, ibu bapa perlulah membahagikan masa untuk bersama anak-anak mereka yang sedang mencari erti kehidupan. Hal ini boleh melahirkan rasa diri anak-anak tu disokong oleh orang yang tersayang bagi seseorang yang meningkat dewasa seperti remaja. Seterusnya, cara-cara mengatasi hiburan melampau yang ketiga adalah berkawan dengan orang yang baik. Seseorang itu perlu memilih dan berkawan dengan kawan yang dapat membantu dalam pelajaran, mengajak kepada kebaikan dan positif dan sentiasa memerhati positif dalam melakukan sebarang aktiviti. Seseorang juga tu perlu bijak dalam memilih kawan kerana berkawan dengan kawan yang dapat berkawan dengan kawan yang baik akan mengajak kita kepada kebaikan dan mengajar kita melakukan perkara-perkara yang baik. Kawan baik juga dapat membantu kita berfikiran secara positif dan terbuka. Okay. Cara-cara mengatasi yang seterusnya adalah penguasaan undang-undang. Penguasaan undang-undang ini seperti pihak berkuasa, contohnya pihak polis, di mana ia menjadi orang penting untuk menyelesaikan kes jenayah yang berlaku di negara kita. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir. Sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar kerana pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Dengan cara ini, kita dapat kurangkan masalah yang dilakukan oleh remaja. Penguasaan undang-undang oleh pihak institusi juga perlu dipergiatkan dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar dari pergaulan antara sesama lain. Dan seterusnya, cara mengatasi yang kelima adalah peranan media massa, di mana media massa seharusnya mengiklankan kempen atau rancangan yang boleh menghidupkan jiwa dan rohani. Peranan media massa juga penting kerana ia memberi kesedaran kepada remaja kerana kesedaran itu dapat dipupuk melalui kempen yang dapat menarik minat remaja. Melalui rancangan yang disiarkan di televisyen yang mempunyai nasihat dan kata-kata kebaikan juga dapat menghidupkan jiwa dan rohani dalam diri remaja. Rancangan ini mestilah berjaya dan menarik minat remaja itu. Okay. Secara kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan masalah hiburan melampau dari terus berluasa. Ibu bapa perlu memberikan penekanan dalam aspek keagamaan untuk mendidik anak-anak supaya mereka tidak terus terjerumus dalam hiburan melampau, serta ibu bapa juga harus memberikan kasih sayang yang secukupnya agar anak-anak tidak terasa disisihkan dan mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup. Akhir sekali, seseorang itu juga perlu berusaha dalam meningkatkan usaha mendalami agama agar tidak mudah leka dengan dunia hiburan melampau dan sentiasa mendekatkan diri dengan Allah SWT serta mendalami ilmu agama secukupnya agar menjadi insan yang beriman kepadanya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.